Orang masuk dulu. Let dulu. Dia ni fokus kawan-kawan ke? Oh, tadi jadi pas-pas Ya. Boleh macam mana kita punya visual okey tak okey, so boleh komen sebelum kita mulakan cik. Cuba cek ni ada okey tak sound? Cuba cakap ni. Cuba Okey, tentu ruang komen boleh clear ke tak clear ke. Setakat ni saya nampak dah ada 15. Dah ada 15. Kita ada hadiah ke malam ni untuk viewer pertama. So yang viewer pertama tu boleh komen sikit, buat thumbs up ke. So kita boleh mulakan kita punya sembang santai kita Hasnizan Harun Room malam ni, insyaAllah. Sebarkan ke seluruh alam. Terbaik, clear dari Sabah Abdul Rahman. Terima kasih. Faisal Anwar. Tuan-tuan yang dah masuk live kita pada malam ni boleh boleh share, boleh komen, boleh ajak ramai-ramai untuk kita saksikan sembang santai kita Hasnizan Harun Room malam ni bersama-sama di page rasmi Hasnizan Harun. Kota Kinabalu, terbaik apartmen anggrek. Apartmen anggrek mana tu? Anggrek ada banyak kan? Taman Bunga Raya ada, anggrek Sentosa ada. Terbaik. Saya okey, kita tunggu review 30 pada malam ni. Tak capai 30. Tak capai 30, panel kita kata back balik je. Kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam bersama dengan dua panel kita lah. Kita nak sembang santai ya, sembang santai ya. So insya-Allah malam ni insya-Allah kita nak kenal dengan lebih lebih mendalam, teliti
mewakili Perikatan Nasional Haji Hasnizan Harun. InsyaAllah yang ada lagi boleh ke seluruh pelusuk alam. Cik. Cuba cabut pakai. Okey. Terima kasih tim teknikal. Kita upgrade tuan-tuan. Kita upgrade masa ke semasa supaya kita dapat berikan pada para penonton kita di Hasnizan Harun audio yang terbaik, visual yang terbaik. Tapi janji daripada penonton kita untuk ke seluruh pelusuk Hulu Selangor ni, insya-Allah. Okey. InsyaAllah malam ni adalah dua orang panel, bukan panel lah sangat. Bukan panel lah tapi ahli panel lah. Dua orang. Saudara Muhammad Zulwafi bin Baudin, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Kawasan Hulu Selangor, bersama dengan saya, yang juga merupakan timbalan Ketua Pemuda Parti Perikatan Nasional Hulu Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam moderator hari ni. Tuan-tuan boleh Fiza Free Al-Baloni ataupun saudara merupakan susah bersama-sama kawasan Hulu Selangor, sama-sama meraihkan Hasnizan yang sama-sama Hasnizan Harum Room, insya-Allah malam ni. Tukar mic. Kita dah tukar mic kan? Suara kuat sikit. Sambil sangkut dia kata. Suara kuat. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada komen-komen tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni. InsyaAllah kita buat terbaik untuk sembang santai ni pada malam ni. Okey. Semua dah tahu tadi telah berlaku penamaan calon yang diadakan di Kuala Kubu Baru. Semua parti ada, semua pihak ada, yang melibat yang telah menyaksikan kepada kita semua warga Hulu Selangor. Ada 6 penjuru. 6 penjuru tuan-tuan. 6 penjuru dalam pilihan raya umum ke-15 kali ini, insya-Allah. Untuk P094 Hulu Selangor yang datang daripada Bebas, yang datang daripada Parti Bangsa Malaysia, datang daripada Pejuang, datang daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, daripada Perikatan Nasional. Calon kita Haji Hasnizan Harun, insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan kepada anda semua siapa sebenarnya Haji Hasnizan Harun ni. So kita akan kenal lebih lanjut siapa yang berada dalam live ni. Kita minta kongsikan supaya semua yang berada di dalam live ni dapat kenal lebih lanjut siapa Haji Muhammad Hasnizan bin Harun ni yang mewakili Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 kali ini bagi P094 Hulu Selangor. Okey, soalan saya yang pertama kepada saudara Muhammad Zulwafi lah. Saya tanya saya tanya dalam sudut pandang anak muda. Anak muda bukan tua kan? Anak muda, masih muda lah Sebab tadi saya rasa dia punya aura ketika penamaan calon tadi bukan main lagi So kita nak anak muda, dari sudut pandang anak muda, apa agaknya pandangan anak muda bila melihat berlakunya banyak penjuru dalam pilihan raya umum ke-15 ni. So saudara Zulwafi mungkin dah mengundi sebelum ni. Jadi sebelum ni mungkin dah mengundi 3 penjuru ataupun 2 penjuru. Tapi kali ni 6 penjuru. Apa agaknya pandangan saudara Muhammad Zulwafi lah. So saya silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Bila kita cerita tentang 3 penjuru ataupun 6 penjuru ni, dia ada kelebihan dia dan dia ada pun kekurangan dia dekat situ. Tapi kawan-kawan semua, anak-anak muda dekat luar situ, sebenarnya bila kita melihat calon ini, calon manakah yang lebih mendekati anak muda? Yang pernah mendekati anak muda? Anak muda pernah melihat dia? Kawan-kawan, saya boleh pergilah go through antara 6 calon ini. Calon yang pertama Azlinda. Siapa yang mengenali beliau? Siapa? Kemudian Timohan. Sebulan kita tengok dekat billboard, kita tengok dekat banner-banner dah mula nampak. Dekat Kuala Kubu, dekat kawasan-kawasan di Hulu Selangor ni baru kita nampak. Harumaini. Masa mungkin semua kita kenal lah sebab dia merupakan YB untuk Adon di Batang Kali kan. Tapi saya isu dekat Sungai Chok. Saya mula dekat Sungai Chok ni. Tapi tak nampak. Allah. Tapi tak nampak begitu. So itu Harumaini. Satya. Satya cabang daripada Pakatan Harapan. Waktu sebelum dia menjadi ketua Peringkat Hulu Selangor ni, saya dengar tu ada berlaku sikit dengan YB Jun yang semua ni merupakan ahli parlimen Hulu Selangor. Katakan sampai waktu hari mengundi tu tak ada langsung persediaan untuk mengundi. Jadi lepas dia nak jadi ketua pada ketika itu, barulah kita nampak Satya Prakash. Dan barulah nampak dia punya banner. Kalau kawan-kawan pergi kat Antara Gapi kan, nampak dah muka dia dekat SPK dulu, dia ada banner satu yang besar untuk dia. Dan siapa lagi? Haniza Talha. Yang ni dah hampir setahun saya nampak dekat banner. Saya pun dia ni memang betul nak tanding kat Selangor ni ya. Kan? Tapi banner je lah. Cerita tentang Hasnizan Harun ni tuan-tuan, dia satu karakter yang bagi saya sangat dekat dengan anak muda. Anak muda mengenali Hasnizan Harun. Saya walaupun saya sebagai ketua pemuda kan dalam PAS, saya rasa orang yang bukan ahli PAS ni boleh mesra dengan dia. Kan? Kawan-kawan anak-anak muda, anak-anak kecil sekalipun boleh mesra dengan dia. Dan saya rasa dia sangat dekat dengan kita. Dan kerja-kerja buat dia bukan sehari dua je. Saya nampak kerja buat dia dah lama dah dalam dekat di Hulu Selangor ni. Jadi saya kira di antara ke-6 calon ini sebenarnya siapakah di antara mereka ni pernah berjumpa dengan anak muda? Kita tak nak waktu pilihan raya dia mendekati anak muda. Tapi kalau boleh sepanjang ialah nak jadi wakil atau orang kata wakil suara daripada anak muda dekat Hulu Selangor ni, tak boleh dah waktu pilihan raya saja, waktu dia muncul kan. Tapi saya kira di antara ke-6 calon ini, Hasnizan yang lebih dekat dengan anak muda. Hasnizan lebih dekat dengan anak muda, insyaAllah. Kalau kita tengok senyuman tu, kalau mereka senyum hati dia. Itulah dari pandangan anak muda. Bagi saya, calon yang dekat dengan anak muda, itulah pilihan anak muda. Begitu. Okey, terima kasih kepada jawapan diberikan daripada saudara Muhammad Zulwafi tentang pertemuan 6 penjuru dalam PRU ke-15. Tapi ini sudut pandang anak muda. Sudut pandang anak muda yang mungkin belum pernah berhadapan dengan penjuru yang banyak seperti ini. Tapi di Hulu Selangor 6 penjuru tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan mungkin boleh baca contohnya di dekat dengan kita Batu. Di Parlimen Batu 10 penjuru. 10 penjuru. Apa sebenarnya signifikannya banyaknya penjuru ni? Mungkin dari sudut pandang SU ataupun sudut pandang saudara Amri. So bagaimana sebenarnya pertemuan 6 penjuru ataupun pertemuan banyak penjuru ni dari sudut kebaikan ataupun keburukannya bagaimana? Okey. Terima kasih Ustaz Amir kita, moderator. Dah macam forum ahli Islam. Kita santai lagi.
So apa nama dan Tuan KP kita insya-Allah. Bila ni yang banyak calon ni memang sini. Memanglah seboleh-boleh dia ada dua perlukan lah macam Wafi sebut, macam KP sebut tadi. Dari segi taktikalnya dan juga dari segi kelebihan dan kekurangannya kan. Kalau kita sebagai parti politik memang kalau boleh kita tak nak ramai-ramai kan. Tapi kalau rakyat kadang-kadang the more the merrier. Lagi ramai calon lagi banyak pilihan. Macam kita nak beli barang dekat supermarket kan. Tapi dari segi politiknya memang kita tak perlukan ramai. Tapi apapun daripada yang penamaan calon siang tadi, saya sendiri secara peribadi melihat ini adalah salah satu peluang kepada rakyat pengundi, khususnya pengundi Hulu Selangor ni untuk memilih. Sekurang-kurangnya macam sesi lepas, macam PRU14 kita ada, kalau tak silap saya, kita ada 3 penjuru kan, PH, DN dan juga PAS. Tetapi kali ini pilihan itu dah jadi banyak dan setiap pilihan itu ada kepelbagaian dia. Contoh macam PN kan, dulu PAS seorang-seorang, sekarang PN dah bersama dengan bersatu. Dan itu pada pandangan saya itu ada satu kelebihan kepada rakyat untuk memilih. Dan dalam masa yang sama rakyat ada satu pilihan yang agak banyak untuk diorang pilih dan diorang boleh study berkenaan dengan kita ke 6 calon ni. Parlimen sebelah kita di Tanjung Malim pun 6 calon juga dengarnya. Kan? Dan dalam tempoh berkempen inilah yang akan menguji rakyat untuk mematangkan pengundi kita untuk study, untuk menganalisa siapa yang diorang nak pilih. Dan dalam masa yang sama juga satu cabaran kepada semua parti yang bertanding. Yang bercakap 3 orang ni pun sama jugalah. Satu cabaran untuk kita membuktikan dan meyakinkan rakyat bahawa kita adalah parti ataupun pilihan yang terbaik untuk khususnya untuk Hulu Selangor ni. So itu pandangan berkenaan dengan 6 calon tadilah. Dalam masa yang sama macam yang KP sebut, setiap calon tu kalau kita betul-betul tengok balik pada pandangan saya sendiri, sememangnya Hulu Selangor ni perlukan calon yang betul-betul merakyat, betul-betul duduk bersama rakyat. Kan? Di pusingan pertama ni saya cuma nak cerita tentang bagaimana calon Hasnizan Harun ini, Perikatan Nasional ini, kalau kita tengok lokasi rumah dia pun di celah-celah rumah yang pelbagai. Kan? Ada rumah kos rendah, ada kayangan sikit dekat depan apartmen Mawar kan. So saya yakin saya yakin dengan lokasi rumahnya saja dah boleh kita membayangkan yang dia ni duduk dalam masyarakat yang pelbagai dan mungkin dia lebih dekat. Ada calon yang saya tengok duduk bukan di sinilah, bukan di dalam Hulu Selangor tu satu hal. Tetapi rumahnya pun ikut kita punya maklumat bukan berada di dalam kawasan perumahan yang macam kita duduk. Dia macam orang lain duduk. Orang kaya lah senang cerita kan. So ini adalah satu-satu kelebihan lah saya nampak dari segi calon Perikatan Nasional Hasnizan Harun ini, yang dia ada kelebihan dari segi dia sangat dekat dengan rakyat. Baru dari segi rumah dia, dari segi lain lagi kita sambung insya-Allah. Allahuakbar. Jadi kita boleh kata daripada rakyat untuk rakyat. Daripada rakyat untuk rakyat terbaik. So 6 penjuru seperti yang Saudara Amri cakap, 6 penjuru membuka ruang kepada semua rakyat khususnya di Hulu Selangor untuk buat pilihan yang terbaik. Jadi homework bagi masyarakat ataupun rakyat Hulu Selangor ni banyak betul. Sebelum ni kalau 3 penjuru, homework dia 3 orang lah kena cari. Siapa dia ni kan. Kalau tak turun kepada masyarakat lagi susah kita nak cari kan. Tapi kalau turun masyarakat kita biasa jumpa. Senanglah kita cari kan. Sekarang ni 6 orang duk cari siapa dia ni. InsyaAllah calon yang ke-6 pada malam ni kami akan bantu anda. Kami akan bantu anda untuk kita terangkan siapa calon yang ke-6 yang mewakili Perikatan Nasional ni untuk P094 Hulu Selangor ni insyaAllah. Sebelum kita pergi kepada soalan saya yang kedua untuk panel kita pada malam ni, so boleh minum air tak ada masalah? Minum. Oi, sedap air. Kita sediakan air, masya-Allah. So kita nak kenal siapa Haji. Kita orang familiar. Kami familiar dengan nama Haji Hasnizan Harun. Haji Muhammad Hasnizan bin Harun. Yang berumur 53 tahun.
53 tahun masih muda. Masih bersemangat. Tak ada nampak macam orang tua, nampak orang muda. Okey. So berada di tinggal di Empartemen Anggerik, Taman Bunga Raya. Seperti yang saudara Amri kata, tinggal pun di kediaman masyarakat, di kediaman rakyat. Biasa je, tak ada tinggal di banglo ke, ia ada tinggal di villa ke, tetapi tinggal bersama-sama dengan rakyat biasa, merasai denyut nadi rakyat. Gitu. Okay. Kemudian pendidikan beliau di Institut Kemahiran MARA dalam jurusan Mechanical. Kemudian dalam Malaysia Institute of Management dalam bidang pengurusan. Kemudian dalam aspek keluarga, beliau ni punya seorang isteri. Dalam perjuangan masih berani, tetapi masih seorang isteri lah. So ini saya minta komen nantilah daripada saudara Amri. Tetapi tak apa, kita gurau. Isteri beliau saya kenal secara dekat lah sebagai guru pasti, dan mempunyai 5 orang anak. Haji Hasnizan mempunyai 5 orang anak, anak perempuan. Itu dia. Okey, pelibatan beliau nanti saya akan sebut pelibatan beliau. Kita akan sebut kemasyarakatan beliau dan kerjaya beliau sekejap lagi. Tetapi sebelum tu saya nak tanya kepada KP. Kita tak baca biodata, tetapi KP sejauh mana Ketua Pemuda PAS Hulu Selangor ni kenal Haji Muhammad Hasnizan bin Harun, yang juga merupakan yang dipertua PAS kawasan Hulu Selangor ni. Tetapi Haji Hasnizan ni bukan bekerja untuk orang PAS je, tetapi untuk masyarakat seluruhnya di Hulu Selangor. Jadi saya tanya kepada saudara Muhammad Zulwafi lah, sejauh mana saudara Zulwafi kenal atau bagaimana peribadi Haji Muhammad Hasnizan bin Harun ni lah, kepada masyarakat Hulu Selangor khususnya. Sila. Okey, saya pengurusi nampak agak berani malam ni. Main isteri 1, 2, 3 Dia macam berani dah sekarang ni. Saya risau isu. Saya risau tak boleh rumah ni. tak apa, dia tidur Dan satu lagi, kita ni kalau kawan-kawan kita bila dah berumur ni kita panggil dia Haji. Haji, Nanti mungkin kita umur 50, 60 dah Haji jugalah kita panggil. Ini betul-betul Haji. Betul-betul Haji. Dia betul kan? Tiruan Haji Hasnizan ni dia betul-betul Haji. Kepada Haji. Betul. Okey, Hasnizan Harun ni bagi saya orang kata seorang tokoh politik lah. Tokoh politik daripada rakyat pergi ke parlimen. Itu kita punya impian kita. Saya sangat menarik apa yang dikatakan oleh SU tadi, yang kata rumah beliau dekat apartmen, mudah didekati, kan. Memang saya nak pergi jumpa YDP, saya pergi ketuk rumah dia pun. Kita ketuk je. Pernah tahun 2-3 tahun dulu saya nak berjumpa mesyuarat, saya pergi rumah dia je. Dia bagi hidang makan, hidang kopi. Maksud dia kata di sini mudah rakyat untuk berjumpa dia. Dan saya kira walaupun dia dah menjadi wakil rakyat suatu hari nanti, insya-Allah dia akan tinggal di situ. Saya yakin dia akan tinggal, sudah takkan berubah. InsyaAllah. Dan banyak jasa tokoh ni kepada pemuda sebenarnya. Saya nak ceritakan sejarah pemuda ni, memang banyaklah jasa dia kepada kita lah. Sekarang ni pun pemuda PAS masih berhutang budi dengan Haji Hasnizan Harun ni. Tanpa beliau siapalah kita ingat tu pengurusi. Tanpa beliau siapalah kita. Baik. Bercerita tentang Hasnizan Harun ini, walaupun dia seorang yang mudah didekati, mesra dengan kita, kan, tapi dia tegas dalam pendiriannya. Bila mesyuarat, saya bersama dengan dia. Bila kita memutuskan suatu perkara untuk kebaikan kita bersama, dia tegas dengan keputusannya. Dan satu lagi tuan-tuan, bila kita cerita nak menjadi seorang pemimpin ini, dia bukan hanya sekadar dia boleh mesra bersama dengan rakyat saja. Betul. Tapi dalam masa yang sama dia boleh memimpin. Kalau tuan-tuan melihat biodata nanti mungkinlah pengurus yang akan ceritakan sikit. Biodata dia sangat-sangat membuktikan bahawasanya Hasnizan Harun ini layak untuk memimpin kita. Dari sudut perjalanan kepimpinan dia di peringkat dalam parti PAS sendiri ataupun di peringkat luar sana, beliau terlibat. Bagi saya itu salah satu bentuk orang kata nilai tambah yang sepatutnya perlu ada sebagai seorang pemimpin nak memimpin kita nanti. Kita tak nak seorang pemimpin tu dia bila menjadi seorang ahli parlimen dia tak tahu apa nak buat. Kita nak mencari seorang tokoh yang boleh menjadi seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, dalam masa yang sama dia boleh perform kerja dia. Kan? Tapi soal kerja tu insya-Allah kita akan bantulah nanti. Kalau kita menang dalam pilihan raya nanti insya-Allah.
Baik. Dan Hasnizan Harun ini dia seorang yang teliti. Sepanjang saya bekerja dengan Tuan Haji Hasnizan, dia seorang yang teliti. Teliti, sungguh teliti. Jangan main-main. Kalau dulu Menteri Keuangan kita boleh salah titik perpuluhan, jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Jangan main-main. Haji ni dia sangat detail tuan-tuan. Dia sangat teliti dalam dia punya gerak kerja. Dan sepanjang saya menjadi ketua pemuda ini, sepanjang saya bersama dengan ahli-ahli cawangan yang di bawah, otai-otai kita, mereka menyayangi Hasnizan Harun ini. Sebab apa? Sebab Hasnizan Harun ini mendekati mereka dan mereka pulangkan kasih sayang itu kepada calon kita, pada Hasnizan Harun itu sendiri. Hulu Bernam, Batangkali, KKB, insya-Allah di peringkat ahli memang sangat beri sokongan kepada dia. Dan rakyat-rakyat yang mungkin pernah bekerja dengan dia, beraktiviti dengan dia, berprogram dengan dia dan sebagainya, yang mungkin bukanlah ahli parti, insya-Allah sangat senang dengan kita punya calon kita Hasnizan Harun ni. Jadi itu yang kita kata tadi, seperti apa yang kata tadi, kita nak mencari seorang pemimpin daripada rakyat ke parlimen, yang dekat dengan rakyat. Dan bila saya cerita tentang rumah, saya memang tertarik tentang rumah tu, saya teringat tentang sejarah Khalifah Sayyidina Umar. Tak silap lah, rumah tak bertirai. Begitu. Begitu. So begitulah sejarahnya. So sangat-sangat menarik lah bagi saya. Jadi itulah saya rasa kenapa Hasnizan Harun ini memang layaklah untuk kita menjadi calon ahli parlimen P06 di Hulu Selangor insya-Allah. Jadi itu sajalah pandangan saya untuk tuan pengurusi. Baik. Okey, terima kasih kepada saudara Zulwafi. Itu sudut pandang. Itu sudut pandang daripada seorang anak muda yang mungkin baru 10 tahun mengenali Haji Hasnizan Harun. Itu begitu panjang. Tak sampai 10 tahun. Tak sampai 10 tahun begitu panjang dapat menghuraikan bagaimana peribadi dan ketokohan Haji Muhammad Hasnizan bin Harun ni. Saya tertarik satu komen yang ada dekat kita punya ruangan chat ni. Tuan-tuan boleh tulis ruangan komen, saya akan bacakan insya-Allah. Haji daripada Amirul Fahmi, dia kata Haji Zul Hasnizan orang tempatan, duduk di Hulu Selangor, kerja di Hulu Selangor lebih 20 tahun. Orang yang paling layak untuk bawa suara rakyat Hulu Selangor ke parlimen. Insya-Allah. Insya-Allah. Terbaik. So inilah calon kita, orang tempatan Melayu Islam yang kita kata dekat Hulu Selangor ni lebih 60% adalah penduduk Melayu Islam insya-Allah. Kita idam-idamkan wakil rakyat kita mewakili daripada Melayu Islam yang akan bawa suara di parlimen nanti insya-Allah. Okey. Saya kembalikan soalan saya kepada SU Amri. Saya lebih suka dengan panggilan SU Amri. Dulu kami panggil dia KP Amri. Sekarang ni SU Amri. Agak kekok mula-mula tu. Tetapi sekarang ni sangat familiar. Mungkin lepas ni dia ada gelaran-gelaran lain yang mungkin lebih familiar lah. Nama pizza kena tukar kot. SU Pizza. Itulah. Pizza SU apa berkaitan dengan pizza? Follow lah Facebook Syekh Amri Al-Baloni. Saya tuntut. Dengan hashtag saya tuntut. Okey. So kita pergi kepada SU Amri. So saya nak bertanya, bagaimana Haji Muhammad Hasnizan bin Harun dari sudut pandang SU Amri sendiri? Bagaimana Tuan Amri melihat Haji Hasnizan Harun ni dari sudut ketokohan dia, dari sudut kemasyarakatan dia ataupun peribadi dia sendiri bagaimana? So boleh ceritakan kepada ramai ni bersama kita pada malam ni. 66 orang dah menyaksikan live kita pada malam ni. Untuk kongsikan. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang tak kenal lagi, mungkin malam ni nak kenal. So SU Amri perkenalkan, silakan. Baik, terima kasih Suamir. Okey, untuk soalan tadi tu, pertamanya saya melihat yang apakah karakteristik Haji Hasnizan Harun ini, dan apakah yang boleh dia bawa kepada penduduk Hulu Selangor. Sebelum itu kita kena tengok dulu Hulu Selangor ni satu daerah yang kita orang bukan bandar sepenuhnya, suburban lah, kita kata suburban lah. Dan apa yang diperlukan, dan berdasarkan pengalaman saya melihat ahli-ahli parlimen yang pernah Selangor miliki sebelum ini, daripada zaman
MIC, sampailah ke zaman PKR menang kan. Sampailah ke sekarang ini masih kita tidak memiliki lagi satu ahli parlimen, seorang ahli parlimen yang betul saya sebut tadi menjiwai rakyat Hulu Selangor. Kan masih lagi berretorik, masih lagi cerita macam tu macam ni. Ada ahli parlimen yang sebelum ini begitu sebelum bertanding sibuk cerita pasal jalan berlubang. Bila jadi ahli parlimen senyap tu Dia berlubang. dia pula. Dia pun jalan berlubang. Jalan berlubang ni dia famous kat Batang Kali dan juga di Betul-Betul. Ya, betul. Antara je lah kan. Dah hilang dah. Kan langsung sampai kalah sudah pemilihan. Okey. So, apa karakter yang ada pada Tuan Haji ataupun Hasnizan Harun ini? Yang pertama, saya tertarik yang Tuan KP sebut tentang dia punya teliti tu. Teliti terutama, saya tambah sikit lagi. Terutama bab duit. Betul. Kan? Saya selaku setiausaha PAS Kawasan dan dulu pun pemuda PAS Kawasan, setiausaha pemuda PAS Kawasan. Sewaktu saya jadi setiausaha pemuda PAS Kawasan, Hasnizan Harun, Tuan Haji ni, kita sebut Tuan Haji kan? Tuan Haji. Dia ni bendahari PAS Kawasan. Kan? Dan saya kadang-kadang mewakili kita muda masa tu pergi mesyuarat PAS Kawasan. Tengok dia cerita pasal duit ni, semua orang takut. Every cent count. Every cent count. Kan dalam laporan, terutama laporan untuk sewaktu nak mesyuarat agung tahunan. Itu pertama. Yang kedua, amanah. Sekarang ni masalah negara kita adalah kita nak cari pemimpin yang amanah, bukan parti amanah. Yang amanah, yang ada integriti. Susah nak cari. Hatta bekas Perdana Menteri pun masuk ke dalam sebab tak ada ni lah benda ni. Jadi Tuan Haji Hasnizan ini salah seorang yang saya sendiri melihat betapa dia cukup concern dan cukup teliti tentang duit. Dan dia cukup amanah memegang duit tu. Sewaktu dia jadi bendahari PAS Kawasan sendiri, dalam keadaan dia pun bukan senang waktu itu, dalam pekerjaannya dan sebagainya, tapi dia tetap amanah memegang keuangan PAS Kawasan waktu itu. Dan Alhamdulillah, itu adalah satu benda, ada satu cerita lah yang saya dengan dia berkenaan dengan keuangan ni, yang saya tak boleh cerita, tapi cukuplah saya katakan yang dengan amanah yang dia ada itu, kan, dia berjaya menghadapi dugaan waktu itu berkenaan dengan kewangan ini. Ni Tuan Haji mungkin senyum kot tengok. Risau Haji. Kan cerita gaji riak pula. Kan? Betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Pengerusi Ustaz Amir, di Hulu Selangor ini sebenarnya kita memerlukan satu ahli parlimen macam yang disebut tadi, yang sebenarnya bukan saja satu dekat dengan rakyat, satu lagi yang boleh bekerjasama dengan anak muda dan juga bekerjasama dengan golongan yang bukan anak muda tadi. Dan juga Haji Hasnizan ni ada satu lagi yang dia boleh bekerjasama dengan non-Muslim. Betul. Itu yang kan Sangat terbaik, betul. saya rasa ramai setuju. Kan, sampai satu tahap dia pun bekerja dengan syarikat yang multiracial. Kan, bos dia pun bukan Muslim. Dan sebelum ini pun dia pernah bekerja di 2-3 company, termasuk di Panasonic dulu kan. Saya memang teliti dia punya sejarah ni. Kan, so dia sangat mudah untuk berbicara dengan anak muda, dengan orang masjid pun dia boleh masuk. Sebab benda ni bukan dia buat-buat, memang perangai dia macam tu. Saya ikut dia dah lama dah kan. Walaupun kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang bertengkar, empas pintu kereta, adik-beradik kan. Empas pintu kereta tu jangan elaborate kan, cukup takat tu je. Maksudnya kita bertengkar untuk kita cari yang terbaik kan. Dia memang jadi macam tu, tapi dia satu benda yang saya nampak, dia memang senang pergi masjid. Dia boleh berbicara dengan orang-orang masjid. Dia jumpa dengan kaum India, kita masuk ke teratai dan sebagainya, dia boleh berbicara. Masuk ke estate kan, Liga Gardner dan sebagainya, dia boleh sembang dan dia boleh cepat faham. Mungkin sebab faktor dia pun berasal daripada Gopeng. Gopeng ni semua orang tahu, kawasan yang memang betul-betul multiracial lah, betul. Kan? So itu mungkin salah satu faktor lah. Background dia tu, ada banyak lagi pasal background dia yang saya nampak menyebabkan itu yang menjadikan dia menjadi seperti yang ada sekarang. So dia satu kelebihan yang saya sebut tadi ialah dia boleh berada di dalam setiap kelompok masyarakat. Dia boleh dengan anak muda, dia boleh dengan non-Muslim, dia boleh dengan geng masjid, dia boleh dengan geng-geng kepala pengat. Dan untuk pengetahuan, dia juga pernah memiliki motor RZ. Apa yang tak tahu ni? Simpan ke? Dia dah jual lah. Tak sure lah, kena disimpan dalam rumah. Saya pernah tanya dia tu, pasal dia pernah berulang daripada sini ke tempat kerja dia dengan RZ. Saya ingat lagi tu. Kan, so dekat situ pun kita dah tahu lah background dia kan. So insyaAllah inilah sebenarnya cara yang kita cari. Bukan di Hulu Selangor je sebenarnya.
di seluruh Malaysia. Kita perlukan calon yang amanah, yang ada integriti. Dan kerana itulah sebab kita kenalah calon kita ni dengan perkataan integriti stabil itu. Bersih dan stabil itu. InsyaAllah. So saya berharap agar Tuan Haji selepas ini walaupun jadi YB pun dia akan kekal InsyaAllah. dengan sikap dan sifat dia, insyaAllah. Wallahu a'lam. Betul? Betul. Bila sebut pasal Haji Hasnizan, sangat sinonim dengan wang ringgit. Tetapi bukan dengan wang ringgit apa orang kata sakau, bukan sakau. Tetapi seorang bendahari yang sangat teliti, sangat orang yang sangat teliti dalam bab kewangan. Sudah sepastinya lah kenalah dengan tagline Perikatan Nasional, bersih dan stabil, insya-Allah. Jadi sebenarnya pengalaman Haji Hasnizan ni bersama dengan PAS, terutamanya dalam jawatan bendahari. Sebenarnya semua jawatan bendahari Haji dah pegang. Mantan bendahari PAS, pemuda PAS, mantan bendahari PAS kawasan, bendahari Badan Perhubungan PAS sekarang ni, dan bendahari bendahari Perikatan Nasional Negeri Selangor. Masya Allah, semua memang bendahari, memang sangat berintegriti dalam bab duit. Every cent is count. Saya budak bersarap sebut singgit tu, jaga-jaga. So okay, so kita pergi kepada round yang terakhir lah, round terakhir lah untuk malam ni, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan kita sekarang ni. Viewer kita lebih 50 orang, insyaAllah, alhamdulillah. Okay, so saya tanya kepada Muhammad saudara KP, saudara Muhammad Zulwafi, bagaimana, apakah harapan anak muda kepada calon kita ni, kepada Haji Muhammad Hasnizan bin Harun, apabila nanti dinobatkan sebagai ahli parlimen, mewakili Perikatan Nasional ke Parlimen Malaysia, mewakili P094 Hulu Selangor. So apa harapan anak muda yang dah biasa dengan Haji Hasnizan ni kepada Haji Hasnizan ni? Ataupun kenapa, dan itu soalan yang pertama. Yang kedua, kenapa anak muda di luar sana perlu mengundi calon Perikatan Nasional kita yang bersih, yang stabil ini, yang prihatin ini? Kena tiga-tiga tagline kepada Haji Hasnizan ni. Kenapa anak muda? Silakan. Banyak soalan pengurusi. Banyak tu soalan. Sebenarnya satu round tu dia bagi dua pula yang macam ni. Rumah jauh tu. Baik, tuan-tuan yang ada live pada kita malam ni, saya yakinlah kita punya calon ni Hasnizan Harun ini boleh membawa aspirasi anak muda. Hulu Selangor ni kita terkenal dengan hub industri. Anak muda sekarang ni dia nak apa? Dia nak kerja. Dia nak kehidupan yang stabil. Dia nak ada pendapatan. Dan saya yakin kalau betul-betul kita boleh bekerja ke arah itu, insya-Allah Hasnizan Harun bila jadi ahli parlimen nanti dia akan bawa suara ini. Untuk memastikan anak-anak muda di Hulu Selangor ini tak ada seorang pun yang tertinggal. Bukan hanya sekadar, itu saya kata dia bukan hanya sekadar dia mesra dengan anak muda, mesra dengan masyarakat sahaja. Kita nak seorang tokoh ataupun bakal calon ahli parlimen nanti yang mampu untuk bekerja. Saya nampak dia boleh ke arah itu. Dari sudut pengurusan dia, pengalaman kerja dia, memang dia seorang yang bagi saya mampu ke arah itu, menjadi seorang ahli parlimen yang terbaik. Baik, bercerita tentang orang kata kenapa anak muda ini perlu mengundi Hasnizan Harun. Saya tadi baru tengok Facebook, scroll. Lepas tu saya tengoklah saya punya history yang lama-lama dengan Hasnizan Harun ini. Ada satu program ini dia memanah hati. Memanah, okey. Dan pengurusi ni memang tak nak balik rumah ni. Memang dia tak nak balik rumah. Memang tak fikir panjang. Tak fikir panjang. Dia berani malam ni. Saya risau dia berani malam ni. Nasib Lepas tu, dan memang calon kita ni, Hasnizan Harun ini, dia pernah bermain bola dengan anak muda. Dia terlibat dengan motosikal tadi. Dia pernah juga berbasikal, tuan-tuan. betul. Saya pernah berbasikal dengan Haji Hasnizan ini keliling Sungai Buaya, tuan-tuan. Dahsyat. Tak silap saya dalam 2 hingga 3 kilo macam tu. 2-3 kilo. Okey. Ayolah, 2-3 kilo saya pun semput. Saya pun semput, tuan-tuan. 20-30 tadi. Boleh. Cukuplah tu. Macam itu saya sebut Haji collapse lah. Tapi waktu ketika itu, tuan-tuan, dia steady lagi, tuan-tuan. Nak membuktikan bahawasanya bukan dari sudut tokoh untuk memimpin kita saja, bukan hanya sekadar orang kata mampu mendekati masyarakat kita, dan saya yakin dari sudut kekuatan fizikal dia,
Dia baru berumur 53 tahun. Dan saya yakin dia mampu untuk mendekati. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang saya bersama dia, sebelum orang kata penamaan calon ini, so, orang kata, saya tengok pergerakan dia tu, orang kata mengalahkan anak muda. Mengalahkan anak muda, tuan-tuan. Mengalahkan anak muda. Saya pukul 11 dah ding-dong lah. SU mungkin lambat sikit tidur kot, pukul 1, pukul 2. Awalnya Dua orang lain ni. Dia begitu, tuan-tuan. Jadi saya kira Hasnizan Harun ini kita perlu angkat. Dan kita pun dah lama dah menantikan ahli parlimen yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Why not anak muda kali ini kita cuba pula. Dulu anak-anak muda di luar sana bila menghadapi gelombang tolak Najib ataupun UMNO pada ketika itu, kita boleh ramai untuk mengundi Pakatan Harapan. Tapi why not untuk kali ini kita bawa gelombang anak muda untuk nakkan seorang pemimpin Melayu dan juga Islam mengundi Hasnizan Harun. Kita try pula. Kita rasa pula kebersamaan pemimpin ni bersama dengan kita. Orang kata tak cuba tak tahu. Anak muda kena cuba. Anak muda ni dia kena cuba. Kalau gagal tak apa, cari orang lain. Tapi yang penting anak muda jangan takut untuk gagal. Maksud kata di sini kita kena berani bercuba untuk berubah. Kalau kita kekal dengan persepsi yang lama, orang kata mengundi orang sekadar mengikut parti yang diinginkan, saya untuk pilihan raya kali ini saya dah bagi pesan kepada semua orang untuk kita budayakan politik matang dan sejahtera. Bagi saya, calon daripada Pakatan Harapan ataupun jentera daripada Pakatan Harapan, jentera daripada Barisan Nasional, mereka ni bukan musuh kita. Saya bagi tahu kita nak undi Perikatan Nasional. Biar mereka mengundi Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab kita nakkan calon Melayu dan Islam. Sebab kita dah lama mengimpikan. Itu sepatutnya anak muda kena pegang. Itu yang perlu kita ceritakan kepada anak muda sebenarnya. Dan memang calon ini yang dekat dengan anak muda, mesra dengan anak muda, insya-Allah lah tuan-tuan. Saya yakin kalau dia jadi ahli parlimen nanti, insya-Allah rumah dia tak jauh. Kat apartmen tu dia tak dari mana pun. Yakinlah nak pergi jumpa dia, insya-Allah kita boleh jumpa. Jadi tuan-tuan kalau lihat dekat live ni, nak berjumpa dengan Tuan Haji boleh jumpa saya bawa lagi jumpa tuan-tuan. Begitu cerita dia. Setakat nak minum kopi tu, insya-Allah ni tuan-tuan. Jadi itulah dari sudut pandangan saya lah untuk kenapa anak muda perlu memilih Hasnizan Harun, insya-Allah. Jadi buat para penyokong Barisan Nasional, para penyokong Pakatan Harapan, tak ada masalah. Yang penting beri undi kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Itu pesan kita anak muda kepada para penyokong di luar sana. Okey, silakan kepada Saudara Amri untuk berikan apakah harapannya sebagai orang lama di Hulu Selangor kepada calon kita, calon Perikatan Nasional ini, apabila nanti dinobatkan pada 19 hari bulan ni sebagai wakil rakyat di P904 P094 Hulu Selangor. Sila. Itulah yang macam saya sebut tadi, Ustaz. Kita perlukan, Hulu Selangor perlukan calon yang boleh menjiwai rakyat. Satu, kerana di Hulu Bernam lain. Kalau kita tengok kan, kan Hulu Bernam rakyat dia lebih di Felda, di kampung. Di Kuala Kubu ni dulu pernah kita kata the twilight zone kan. Kita tak apa nak faham sangat Kuala Kubu. Dan di Bukit Beruntung di Dun Batang Kali ni bandar lah kan. So kita menawarkan Tuan Haji Hasnizan ini kepada pengundi Hulu Selangor ni, kerana dia boleh pergi semua tempat tadi. Betul. Saya pernah ikut dia masuk ke dalam Felda, dia pun kenal. Rasanya ramai orang Felda kenal dia kan? Terutama geng-geng masjid ni memang kenal lah Tuan Haji ni. Dan masa yang sama pula dia pergi ke Kuala Kubu, dia pun pernah jadi ahli majlis daerah betul. So dia tak ada masalah untuk berhubung dengan pegawai-pegawai kerajaan kita di sana yang ramai di Kuala Kubu. Dan dalam masa yang sama juga dia duduk di Batang Kali. So nampak tu. Nampak tak saya masuk sampai tak sampai. Punchline sampai. Kalau tak sampai tolong cerita dalam. Maksud saya gitulah. Dia kenal dia ni pasal dia orang saya ingat kan dia orang buat rakaman, buat live. So orang faham lah live ni kan. Tapi kita cerita bagusnya live ni, kita cerita dari hati kita semua. Ya, betul. Tak perlu nak diedit. So itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, kita tengok pasal yang mungkin rakyat nampak apa yang dia buat. Tetapi malam ni saya nak share
Apa yang rakyat tak tahu dia bagaimana dia di dalam organisasi PAS. Kan? Betul. Tu kita je tahu kan. Pun tak semua tahu. Betul. Kan? So macam yang saya cerita tadi, dia sebagai seorang bendahari, tuan-tuan, jadi bendahari. Kalau saya sendiri pun pernah jadi ketua muda, pernah jadi mengetuai organisasi. Bendahari ni satu jawatan yang kita paling berjaya. Betul. Bahkan lebih teliti kita nak lantik bendahari daripada setiausaha. Kan? So bendahari ni, so bila calon kita ni seorang bendahari pernah menjadi bendahari PAS kawasan saya cakap tadi. Lepas tu dia menjadi bendahari. Sekarang ni sebagai bendahari Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Syekh. Dan juga menjadi sekarang ini juga sebagai seorang bendahari Perikatan Nasional Negeri Selangor. Tuan YB Azmin Ali memberikan kepercayaan kepada dia menjadi bendahari Perikatan Nasional Negeri Selangor. Ini pun sebenarnya dah cukup dah. Sebab masalah utama yang saya sebut tadi lah, Malaysia sekarang ni masalah dia adalah integriti. Itu je. Bila kita jaga integriti ni, baik dia hal ehwal anak muda ke, baik hal ehwal orang tua ke, negara ke, bahkan keuangan itu sendiri akan terjaga. Betul. Itu masalah dia. Terutamanya di selepas pasca PKP ni. Kita akan berhadapan dengan tahun depan akan berlaku satu krisis kewangan yang akan lebih teruk. So integriti inilah sebenarnya antara faktor yang boleh selamatkan kita, negara kita daripada terus menjadi mangsa krisis kewangan tahun depan. So Tuan Haji Azizan ini adalah salah satu yang kita nak berikan kepada rakyat Malaysia untuk berada di parlimen, bukan saja mewakili Hulu Selangor, rakyat Hulu Selangor yang kita dah sebut tadi, tetapi juga untuk memastikan integriti itu berada di dalam kerajaan. Dan alhamdulillah track record PAS tak payah sembang kan, berpuluh tahun berada di Kelantan, tak ada kes rasuah, tuduhan pun tak ada. Zero kan. Penang belum apa-apa dah ada dah. Kan? Tak nampak lagi terowong dia tu. So benda-benda macam ni lah sebenarnya sepatutnya, insya-Allah saya yakin rakyat Malaysia just fikir benda tu pun dah cukup dah sebenarnya untuk memahami apa yang kita tawarkan. Jadi last but not least, untuk Parlimen Hulu Selangor khususnya, saya sendiri merayu kepada semua pengundi-pengundi di Hulu Selangor. Tak kira lah saluran 1, 2 walaupun sampai 12 pun. Saya pun dah saluran 2 dah sekarang. Patut betul dia. Saya nak bantah SPR. Letak saya di saluran 2. Rasa macam dah umur 60. 50-60. So berjeru pada semua, tak kira apa pun saluran, anak-anak muda khususnya yang first time voters ni. Tolong jangan ulangi lagi dah. Geng-geng first time voters ni, memang dia orang first time voters, pertama kali undi, tetapi dia orang sepatutnya mempunyai lebih maklumat daripada orang lain. Kan? Pasal sekarang ni dunia terbuka. Yang layan Instagram pun, yang layan Twitter pun boleh nampak, boleh cari maklumat ni. Maklumat apa yang berlaku pada kerajaan yang sebelum-sebelum ini dan apa yang berlaku pada kerajaan sewaktu PKP. Hebatnya kerajaan Perikatan Nasional waktu itu menguruskan negara dalam keadaan krusial, dalam keadaan yang semua orang tak pernah alami lagi masalah PKP ini. Dan alhamdulillah dengan pimpinan Abah Muhyiddin kita ke sana ke sini tu. Jadi ke sana ke sini kan. Dengan kepimpinan beliau dan juga dengan izin Allah, pastinya dengan izin Allah kita berjaya keluar. Kita jaga kita itu berjaya. Betul. Dan malangnya disebabkan itulah puak-puak ni telah mengganggu gugat di penghujung itu kejayaan kita itu. Sebab saja bertukar Perdana Menteri, suasana pun dah jadi okey, semakin okey. Tapi sebenarnya itulah situasi yang perlu rakyat Malaysia tengok balik, muhasabah balik, apakah keperluan sebenarnya negara kita ini. Dan kami Perikatan Nasional, terutama Hulu Selangor, telah menjadikan seorang calon yang pada kami ini adalah yang terbaik. Terbaik di antara yang terbaik. Betul. Tak ada yang terbaik dah. Kan kalau ikut saya pun nak cakap saya terbaik. Undilah saya. Sebab pizza tu nanti kita sembang. Dia ada disclaimer kat situ. Pizza RM1. Pizza RM1. Inilah calon yang kita rasa paling terbaik dan paling sesuai, paling amanah, paling ada integriti. Kerana kami pun rimas bila dia start buat semakan kewangan. Kalau buat duit ni memang kami rimas. Kami akui kami rimas. Tetapi itulah sebenarnya menjadi punca kepada integriti kita. Kan? Itu yang tak ada di Malaysia ni. Wallahualam. Selamat mengundi 19 hari bulan nanti. Terima kasih. Terbaik. So watak-watak begini yang kita perlukan sebagai semak dan imbang yang sangat penting
berada di dalam parlimen, berada di dalam kepimpinan negara bagi memastikan negara kita ini terus ada pemerintahan yang telus, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang stabil, ditambah pula dengan prihatinnya calon kita ni Haji Muhammad Hasnizai bin Harun ni bagi P094 Hulu Selangor ni. Jadi saya tarik satu komen. Z Rizal sebagai jiran sebelah rumah. Oh. Kita sebut rumah jiran muncul. Jiran muncul. Jiran bayar amat mengenali Tuan Haji Hasnizai. Of course. Jiran sangat mengenali lah. Amat committed dengan tugas yang diberikan. Masya Allah. Ini orang kata dia punya proof dia punya bukti lah bahawa jiran sendiri dah kenal bagaimana peribadinya Haji Muhammad Hasnizai bin Harun ni. Jadi itu saja kita punya perkongsian pada malam ni dalam pertemuan kita. Terima kasih kepada saudara Muhammad Zulwafi dan Tuan Amri bin Abdullah Sani datang kesudian bersama-sama kita pada malam ni. Jadi anak muda di luar sana 56% anak muda bersama-sama Perikatan Nasional insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang, dan 153,000 pengundi di Hulu Selangor jangan lupa keluar mengundi dan undilah yang bersih dan stabil. Undilah Perikatan Nasional, prihatin, bersih dan stabil. Jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang dengan bersama-sama panel yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.